man waqa'a ala bahimah. Sebahagian ulama juga berpandangan boleh bunuh orang yang berzina dengan binatang. Sebahagian ulama mereka pilih untuk bunuh orang tu dengan binatang tu sekali. Ada pandangan. Tarakas salah, orang yang meninggalkan solat. Dalam mazhab Maliki dengan Hambali, orang yang meninggalkan solat ba'da iqamatil hujjah, kita abang ada hang tinggal solat hang jadi kafir. Dia tinggal solat juga. Dalam Maliki dengan Hambali, dia boleh dibunuh sebab kafir. Tinggalkan solat. Dalam mazhab Syafi'i, orang tinggalkan solat, dia tak dianggap kafir. Tak boleh, tak dikira kafir. Tetapi dia masih boleh dibunuh sebab kesalahan tinggalkan solat. Dalam mazhab Hanafi, dia bukan kafir dan dia tak boleh dibunuh. Bukan berkaitan dengan hukum tinggal solat. Kalau orang kata siapa tinggal solat dia kafir, itu bukan khawarij. Itu ada pandangan dalam mazhab Maliki dan Ahmad. Dengan syarat ba'da iqamatil hujjah, selepas bagi hujjah. Contoh Imam Ahmad bukan main-main, dia anggap kafir sungguh. Kafir yang mana maksud dia isteri dia mesti dipisahkan daripada dia, mayat dia tak disemayangkan dan dia tak ditanam dengan orang Islam. Itu pandangan Ahmad. Tapi dengan syarat ba'da iqamatil hujjah, selepas hujjah. Imam Syafi'i kata tak. Syafi'i kata tak boleh hukum orang kafir walaupun dia tinggalkan solat. Sebab syarat Islam adalah syahadah. Siapa yang ucap syahadah, dia dikira Islam. Zaman Abu Bakar hukum bunuh orang yang tak mau bayar zakat. Sebahagian daripada orang yang tak mau bayar zakat, mereka tak mau bayar zakat sebab apa? Bukan kata sebab nak murtad. Mereka kata kami bayar zakat kepada Nabi. Inna salataka sakanul lahum. Allah suruh Nabi ambil harta mereka dan Allah kata selawat Nabi ke atas mereka menjadi kesejahteraan kepada mereka. Lepas Nabi wafat, sebahagian orang kata selawat Abu Bakar tak bagi keberkatan kepada kami, tak jadi keselamatan kepada kami. Sebab Al-Quran kata khudh min amwalihim sadaqah, ambillah harta mereka buat sedekah. Allah suruh Nabi sallu alaihim, selawat ke atas mereka. Allah kata selawat Nabi ke atas mereka menjadi kesejahteraan. Mereka kata selawat Nabi sejahtera lah, selawat Abu Bakar tak sejahtera lah. Jadi dia tak bayar zakat. Tentang fikir akal logik juga. Ayat tu memang betul pun, selawat Abu Bakar tak sama dengan selawat Nabi. Tapi Abu Bakar mengambil pendirian untuk jalankan hukuman bunuh. Maka dalam bab itu wallahu a'lam, kita boleh kata kalau orang menimbulkan fitnah dalam negara, menimbulkan fitnah, dan kalau mereka diperangi menyebabkan fitnah itu tertutup, dia tak mau buat kewajipan, dia mencabar kewajipan, kalaulah dengan cara bunuh dia, fitnah tu boleh tutup, dalam keadaan tu boleh bunuh. Ulama bahas apa hukum bunuh ahli bid'ah yang mengajar kepada bid'ah. Sebahagian ulama kata kalaulah dengan cara bunuh dia tu bid'ah dia boleh ditutup, kita boleh bunuh dia. Kalaulah dia ni seorang je buat bid'ah, bunuh dia selesai bid'ah, dia boleh dibunuh. Itu pandangan sebahagian daripada ulama berkaitan dengan ahli bid'ah. Tuan, ada dua golongan yang dengan hadis yang dhaif. Pertama, orang minum arak kali keempat, dan yang kedua orang yang mencuri kali kelima. Ada hadis cuma ulama. Kata Imam Tirmizi, sepakat ijma' ulama tolak hadis dalam kitab aku ni, hadis ni ya. Hadis berkaitan orang yang minum arak dibunuh selepas kali keempat. Hadis tu daripada Ibn Abbas kalau tak silap saya. Imam Tirmizi kata semua orang tak amal. Ijma' ulama memang tak amal. Minum arak kali pertama dia disebat, kedua, tiga, empat, 7, 8 kali pun dia tetap disebat. Dia tak boleh dibunuh. Sebahagian hadis terusnya, man syahara silah thumma wada'ahu fadamahu hadar. Hadis riwayat Nasa'i. Sesiapa yang syahara silah, mengangkat pedang, thumma hadarahu, kemudian thumma wada'ahu, kemudian dia letakkan pedang. Maksudnya hadis ni menunjukkan bahawa dia angkat pedang dia menimbulkan kegelisahan kepada orang Islam, cabar orang Islam, nak bunuh orang Islam. Nabi sebut dalam hadis boleh bunuh. Bahkan Aisyah kata dalam hadis riwayat Al-Hakim, Aisyah benarkan. Maksud syahara bisilah, dia angkat pedang menimbulkan ketakutan, ugut orang nak bunuh. Dalam keadaan itu dia boleh dibunuh. Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi sebut, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh sebab pertahankan harta dia, dia syahid.
Orang nak mai curi harta kita, kita boleh bunuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia duduk dekat rumah. Orang mai nak curi harta dia, orang tu tak mau bunuh dia pun. Dia buat keluar pedang dulu. Maka sebahagian ulama kata kalau orang mai curi harta kita, sebelum dia curi kita boleh bunuh dia dah. Ataupun kalau dia tak mau curi, dia keluar daripada rumah, dia lari. Dalam keadaan tu kejar dia, boleh bunuh dia. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. Pertahankan harta, boleh dibunuh. Juga pertahankan nyawa sendiri, boleh dibunuh. Begitu juga pertahankan maruah. Perempuan dia nak kena rogol, dia boleh bunuh orang nak rogol dia. Dia tak dikira salah. Daripada hadis ni. Jadi itu sahaja berkaitan dengan bab ini. Cumanya balik kepada cerita asal. Hadis ni kata 3 golongan yang boleh dibunuh. Kahwin, berzina, bunuh orang lain dan murtad. Tapi ada tambahan dalam hadis lain. Tambahan dia cerita tentang orang curi harta, kita boleh bunuh dia. Tinggal solat, boleh dibunuh. Keluar menentang pemerintah, boleh dibunuh. Jasus, jadi spy kepada orang kafir, boleh dibunuh. Ahli bid'ah, boleh dibunuh dan sebagainya. Maka ulama berbeza pandangan. Bagaimana kedudukan dua hadis ni? Nampak macam bercanggah. Sebahagian ulama kata, kita pegang dengan hadis Ibnu Mas'ud. 3 orang yang boleh bunuh, yang lain tak boleh bunuh. Sebahagian ulama lain kata, hadis Ibnu Mas'ud ni sekadar menceritakan 3 golongan. Tapi dia bukan tahdid. Dia bukan hadkan 3 golongan ni saja. Maksud dia, golongan-golongan lain pun boleh dibunuh. Sebahagian ulama kata, hadis Ibnu Mas'ud ni, dia sekadar cerita kelompok manusia. Pertama, orang boleh dibunuh apabila dia melibatkan nyawa manusia. Sama ada dia bunuh orang, dia boleh dibunuh. Dia nak bunuh orang, dia boleh dibunuh. Nampak? Melibatkan nyawa. Dia cubaan nak curi harta orang, dia boleh dibunuh. Yang kedua, melibatkan agama. Dia murtad, dia boleh dibunuh. Dia keluar menyerang agama, dia boleh dibunuh. Dia jadi jasus, pengintip, bagi tahu kat musuh tentera Islam punya keadaan, dia boleh dibunuh. Dan yang ketiga berkaitan dengan kesalahan zina. Zina juga boleh dibunuh, zina khas, spesifik. Jadi wallahu a'lam. Cuma perbahasan dalam bab ini, pandangan itu yang paling kuat. Seolah-olah hadis ni memberi gambaran orang yang macam mana boleh dibunuh. Melibatkan agama, boleh. Melibatkan satu agama. Yang kedua, melibatkan nyawa manusia, boleh. Yang ketiga, zina, melibatkan maruah manusia, dia juga boleh dibunuh. Termasuklah liwat dan sebagainya. Ataupun zina dengan binatang. Ingat setakat ni dulu hadis yang ke-14. InsyaAllah kalau ada soalan kita bincangkan. Isteri Salafi ke isteri Pepek? Bagi orang yang apabila melihat ummah jadi buruk, kemudian dia meninggalkan ibadah, dia duk rasa imam tu tak betul, jadi dia pun tak mau solat. Pertama sekali, hukuman dia ada beberapa bau-bau khawarij. Dekat macang-macang khawarij tu nampak dekat dia, yang mana menganggap orang lain kafir. Kita boleh kata para sahabat solat di belakang Hajjaj. Hajjaj lagi jahat. Allah Allah, Hajjaj adalah jasa dia juga. Tapi Hajjaj ni lagi jahat daripada Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir bunuh siapa? Syed Qutb seorang kan? Ataupun beberapa orang ikhwan. Hajjaj bunuh ramai di kalangan tabi'in. Ulama-ulama hebat dia bunuh. Sa'id bin Jubair, hebat, ulama besar. Sa'id pun kena bunuh dengan dia. Tapi sahabat tetap solat di belakang Hajjaj. Sahabat-sahabat yang panjang umur solat di belakang Hajjaj. Menunjukkan bahawa walaupun orang tu fasik, walaupun hidup dalam keadaan yang teruk, kewajipan mesti buat.